Berikut ialah 13 pasukan yang perlu menjadi tumpuan anda bermula Game Week 29 sehingga tamat musim ini. Terdapat beberapa pasukan yang akan mendapat double Game Week dan ada pula yang tidak. Pasukan Brighton bakal mendapat 4 kali double Game Week bermula Game Week 29. United 3 kali. Chelsea, City, Newcastle dan West Ham sebanyak 2 kali, manakala Fulham, Liverpool, Bournemouth, Leicester dan Villa bakal mendapat 1 kali double game week. Namun, Palace dan Spurs tidak mempunyai sebarang double game week sehingga akhir musim ini. Pasukan-pasukan yang tidak tertera di hadapan anda sekarang adalah pasukan yang mempunyai jadual perlawanan yang agak sukar berdasarkan data dari Fantasy Football Hub. Pasukan pada lajur pertama adalah 4 pasukan yang bakal mendapat double game week terbanyak berbanding pasukan lain, namun mereka bakal blank pada game week 32. Pasukan lajur kedua pula adalah pasukan yang bakal mendapat sekurang-kurangnya 1 double game week dan yang paling penting tidak akan blank pada game week 32. Pemain-pemain dari aset pasukan lajur kedua ini adalah sangat bersesuaian bagi pengurus fantasi yang telah kehilangan chip free hit mereka. Dan pasukan pada lajur ketiga pula adalah pasukan yang sama ada bakal mendapat double game week pada game week 29 sahaja ataupun tiada sebarang double game week sehingga tamat musim. Tetapi mereka-mereka ini bakal mendapat jadual perlawanan setiap game week yang agak mudah berbanding pasukan yang tidak tertera di hadapan anda. Pasukan lajur ketiga ini adalah pasukan yang boleh dianggap mendapat jadual perlawanan mudah top 5 di kalangan pasukan single game week bermula game week 29. Daripada data yang telah kita lihat sebelum ini, aset Brighton, United, City dan Chelsea adalah aset yang paling popular untuk dibawa masuk pada game week 29, terutama kepada pengaktif chip wildcard. Seperti yang diumumkan secara rasmi di laman sesawang EPL, Brighton, United dan City antara pasukan yang sah sekali lagi mendapat double game week pada game week 34. Berdasarkan kajian akaun Twitter FPL Planet pula, Brighton, United, City dan Chelsea akan mendapat double game week pada game week 37 sebelum berakhirnya musim ini. Lebih menarik lagi, Newcastle dan Brighton mempunyai satu lagi jadual tertunda antara mereka. Double game week mini ini dijangka bakal dijalankan sama ada pada game week 35 ataupun game week 36. Berdasarkan pengkaji FPL Ben Crellin, berkemungkinan besar double game week mini di antara Newcastle dan Brighton ini akan dijalankan pada game week 36. Jika ini berlaku, Brighton bakal mendapat 4 double game week bermula game week 29 sehingga akhir musim. Ini membuatkan mereka adalah aset utama untuk anda bawa masuk untuk jangka panjang. Bagi strategi chip, anda boleh menggunakan chip free hit pada game week 32 untuk mengelakkan anda dari menjual aset Brighton, United, City dan Chelsea. Pada game week 32 ini, anda boleh membawa masuk pemain antaranya dari Arsenal dan Liverpool yang bakal menjadi aset popular bagi pengaktif free hit pada game week tersebut. Ini adalah kerana jadual perlawanan mereka yang menjanjikan anda mata lumayan game week tersebut. Anda dicadangkan menggunakan chip bench boost pada game week 34 manakala chip triple captain pada game week 37. Ada juga berpandangan sebaliknya, triple captain pada game week 34 dan bench boost pada game week 37. Terpulang kepada anda. Anda juga boleh menggunakan chip triple captain pada game week 36 di mana double game week mini Brighton dan Newcastle. Anda boleh menggunakan chip tersebut pada pemain seperti Trippier ataupun Isak pada minggu itu. Ini adalah kerana Newcastle diramal bakal menentang Brighton di laman sendiri dan Leeds di laman lawan. Manakala Brighton pula mendapat double game week sukar iaitu Newcastle dan Arsenal di laman lawan. Fikir-fikirkan. Berikut adalah draft wildcard double game week 29. 3 aset Brighton, Estupinan, March dan Mitoma. 3 aset United, Shaw, Rashford dan Bruno. 3 aset Chelsea, Kepa, Chilwell dan Havertz. 2 aset Newcastle, Trippier dan Shah. Dan 1 aset masing-masing dari City, Leicester, Aston Villa dan Brentford iaitu Haaland, Maddison, Watkins dan Raya. Ya, tiada Kane. Kane dirancang akan dibawa masuk pada game week 31 untuk memungut mata perlawanan Spurs menentang Bournemouth di laman sendiri bagi pemilikan jangka pendek sebelum beralih kepada Salah menjelang game week 34. Anda boleh membawa masuk Harvey Barnes menggantikan Bruno sekiranya anda yakin dengan ketiadaan Casemiro, Bruno bakal bermain lebih bertahan.
menggunakan Barnes sehingga Game Week 30 sebelum kehadiran semula perancang Brazil pada Game Week 31 di mana United bakal menentang Forest pada minggu itu. Anda juga boleh membawa masuk Harrison. Ya, Harrison dari Leeds. Walaupun perlawanan pertama Leeds menentang Arsenal di laman lawan, namun perlawanan kedua Leeds sangat menyelerakan, iaitu Forest di laman sendiri. Harrison juga bakal bermain 3 perlawanan home sehingga Game Week 33 menentang Palace, Liverpool dan Leicester. Untuk wildcard Game Week 29, Harrison diambil sebagai pemain pembeza draft kali ini. Pada Game Week 30 ini, tiada sebarang transfer yang dibuat. Free transfer disimpan untuk kegunaan 2 free transfer pada Game Week 31. Cuma pada Game Week 30 ini, calon kapten agak bersaing sengit di antara Haaland, Rashford, Watkins ataupun Maddison. Fikir-fikirkan. 2 free transfer akan digunakan pada Game Week 31. Jika tidak, kedua-dua free transfer ini akan lebur kerana draft kali ini, chip free hit akan diaktifkan pada Game Week 32. Oleh itu, Harry Kane dan Ederson akan dibawa masuk menggantikan Watkins dan Raya. Kane dibawa masuk semata-mata untuk mencuri peluang mata perlawanan Bournemouth, manakala Ederson pula dibawa masuk untuk persetiaan double Game Week 34 Manchester City. Chip free hit diaktifkan pada Game Week 32. Anda boleh mengelakkan diri anda dari menjual aset Brighton, United, City dan Chelsea yang bakal double Game Week pada minggu mendatang. Anda boleh membawa masuk semula aset Arsenal dan Liverpool pada minggu tersebut. Perlawanan menentang Southampton dan Forest di laman sendiri menjanjikan anda mata yang lumayan. Terdapat lagi perlawanan mudah dari aset Fulham dan Leicester pada Game Week 32. Pada Game Week 33, tiada transfer yang akan dibuat. Free transfer disimpan untuk kegunaan 2 free transfer pada Game Week 34 untuk membawa masuk aset Liverpool pada Game Week tersebut. Cuma jika anda yakin dengan pertahanan United, anda boleh menyimpan Kane dan membawa masuk sama ada Maddison ataupun Luke Shaw. Pada Game Week 34, 2 free transfer akan digunakan. Darwin Núñez akan menggantikan Kane, manakala Salah bakal dibawa masuk dengan menjual Maddison. Kedua-dua pasukan lawan double Game Week Liverpool ini dianggap pasukan dalam form terbaik musim ini. Dengan Salah terkenal sebagai big game player, Salah mungkin bakal membawa mata 2 digit pada Game Week 34 ini. Salah juga diperkatakan bakal bersaing dengan Haaland untuk armband kapten Game Week tersebut. Pada Game Week 35, tiada transfer yang akan dibuat. Free transfer disimpan untuk kegunaan 2 free transfer pada Game Week 36. Pada game week ini, aset Chelsea dibawa masuk dan Shaw serta Fabian Schär akan disimpan di bangku simpanan. Melantik penjaga gol utama pada game week ini pasti memberikan anda tekanan mental sementara kerana kualiti pasangan penjaga gawang anda. Pada game week 36 inilah dijangka double game week mini bagi Newcastle dan Brighton. Namun, double game week Brighton dilihat agak sukar bagi barisan pertahanan mereka. Oleh itu, Estupinan bakal dijual untuk mendapatkan pertahanan City dan buat masa ini, John Stones menjadi pilihan. Aset pertahanan City ini bergantung kepada perkembangan prestasi semasa pasukan Pep. Jika Stones cedera kembali, Ake dan Akanji bakal mengganti beliau. Walaupun Estupinan bakal mendapat double game week pada game week 37, draft ini merancang untuk triple up perancang Brighton pada game week tersebut kerana salah satu perlawanan mereka ialah pasukan City. Oleh itu, agak berisiko memiliki pertahanan yang menentang pasukan Pep. Pada game week 37, anda akan membawa masuk McAllister dengan menjual Harrison. Aset Chelsea yang mendapat double game week juga akan diletakkan di bangku simpanan kerana jadual perlawanan mereka yang sangat sukar. Namun ini bergantung, sekiranya prestasi Chelsea meyakinkan sebelum game week 37, aset Chelsea ini boleh dibawa masuk menggantikan pemain single game week. 1 free transfer sahaja digunakan dan 1 lagi free transfer akan dibawa ke game week 38 untuk lonjakan akhir mata pasukan anda. Aset Arsenal, Saka dan Martinelli akan dibawa masuk menggunakan 2 free transfer anda. Salah dan McAllister akan dijual serta-merta. Namun, ianya bergantung kepada prestasi semasa Salah. Jika Salah yang lama kembali, Saka dan Jesus pula akan dibawa masuk menggantikan tempat McAllister dan Darwin Núñez. Sebelum berakhir, diingatkan, draft ini bergantung kepada nilai pasukan anda.
Setiap pengurus mempunyai nilai pasukan ataupun squad value berlainan. Ada kemungkinan anda mempunyai dana untuk mendapatkan pasukan ini dan kemungkinan juga anda tidak berkemampuan. Namun secara kasar, draft wildcard kali ini dapat memberikan anda idea untuk anda merangka pasukan terbaik sehingga akhir musim. Semoga berjaya. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.